Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi, selamat beristirahat. Selamat malam kepada rakan-rakan yang masih lagi menunggu saya untuk live. Pada malam ini banyak situasi, cerita, keadaan, update terbaru yang mungkin saya boleh sharekan kepada rakan-rakan sekalian. Terima kasih kerana masih menonton saya pada malam ini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan yang bersama dengan kita. Terima kasih. Ada yang menunggu, bertanya live ke tidak malam ini. InsyaAllah kita live. Tempat kita agak lain sebab saya kena tukar tempat, disebabkan oleh beberapa peristiwa yang berlaku dalam masa minggu ini. Minggu ini saja, dalam masa beberapa minggu ni, di bawah kerajaan pengkhianat nasional ini, intimidasi kepada mereka-mereka yang menentang kerajaan sudah mula berlaku. Hari ini saya mendapat berita bahawa Aiman Shauki, salah seorang ahli kita juga ditahan polis hari ini. Kemudian saudara Mustafa Mansur juga esok adalah perbicaraan beliau di Jalan Duta. Perbicaraan beliau di Jalan Duta berkenaan dengan kes di bawah Seksyen Multimedia. Jadi insyaAllah kita kena dalam keadaan yang ini. Memang kalau kita bersedia apa-apa kemungkinan, tetapi dalam masa sama kita kena berhati-hati lah. Kita kena berhati-hati. Waalaikumsalam daripada Penang. Terima kasih kepada yang menonton, insyaAllah. Alhamdulillah. So salam di Podixon. Terima kasih. Nasrul Omar update. Alah, tu tak payah update lah awak hari-hari. Dari Kemaman Rois Said Yo, terima kasih. Daripada Terengganu, Kelang, Amar Razali. Terima kasih Amar Razali. Video papar kena lesen sekarang ini. Kota Kinabalu, line clear. Dominic, terima kasih. Luke Yusof, terima kasih. Limbang, okey Luke, terima kasih. Backup kawan demi Malaysia. InsyaAllah kita backup. Salam masih dari Bangi, Muaz, terima kasih. Salam masih dari KL, Gingerbread, terima kasih. Waalaikumsalam dari Sabah, Fini. Okey. Adnan Nordin, salam dari Aimolek. Dan Kelana Jaya, Lau Pat Long, terima kasih. Salam reformasi. Kasih live taxable mesti 10 billion. Ya, lebih kurang. Taxable buat 10 billion. Salam informasi juga Ahmad Syaril. Semangat ni, semangat malam kita Melaka masuk. Hamka Syuib, terima kasih. Bulan 8 ni saya ada di Johor dan Melaka, insyaAllah. Dan juga di Selangor. Tapi tempat, masa dan bila tu untuk grup Bina Negara saya akan confirmkan nanti. Tapi saya akan ada di KL Selangor dan saya akan berada di Melaka serta Johor. Bila masa, keadaan dia bila, bagaimana, di mana, itu saya akan inform sebab itu bergantung kepada mereka yang arrangekan program saya. Negeri Sembilan, Emily Johnson, terima kasih. Lawan tetap lawan, Rosita Ramlan, Kak Ita, okey. Iskandar Putri, Zita Zanita, terima kasih. Papi Hamid, alright. Okey. So, seperti yang kita ketahui hari ini, isu berkenaan dengan Najib. Dia ada satu dipanggil direct keputusan mahkamah tanpa melalui sebarang penghakiman, sebarang perbicaraan. Apabila Najib diarahkan membayar 1.6 bilion, bukan million, bilion. 1,600 juta, tuan-tuan dan puan-puan, pakcik makcik. 1,600 juta. Gaji Perdana Menteri tup-tap dengan MP dia tu ambil 100,000 sebulan. Kali dengan setahun tu baru 1.2 juta. Kali 10 tahun kalau dia jadi Perdana Menteri, memang dia jadi Perdana Menteri 10 tahun, baru je 120 juta, tuan-tuan dan puan-puan. 120 juta tu gaji. Ini cukai 1.6 bilion ringgit. Cukai 1.6 bilion, berapa agaknya dia punya taxable income? Taxable income itu agaknya berapa? Kalau dia punya cukai itu pun dah 1.6 bilion, 1,600 juta. 1,600 juta, agaknya dia punya taxable income tu berapa? Itu kadang-kadang menjadi persoalan kita, bagaimana keadaan taxable income kita tu, bagaimana keadaan dia, situasi dia, macam mana rakyat yang menderita tetapi dia dengan senang lenang dan juga suka citanya dia boleh berbelanja 1.6 bilion ringgit. Itu yang Najib, yang kita katakan pada Najib. Bagaimana pula yang anaknya, bagaimana pula isterinya, yang kita tahu
ada kes Jepak Holding hari tu, jumlah kes tu saja menjangkau ratusan juta, bukan bilion lah, tapi ratusan juta. Saya tak faham bagaimana orang macam ni masih lagi disokong oleh orang-orang Melayu, kononnya atas dasar Melayu. Tetapi yang Melayu yang menyokong ni semua hidup, orang Sarawak kata merinsak. Merinsak ni hidup merana. Kerja tak ada, duit tak cukup, bayar hutang itu, hutang ini. Tapi sokong, ya Allah, sokong sampai mati tuan-tuan dan puan. Oh tak apalah Najib songlap duit tu, dia bukan orang lain, orang Melayu juga. Kepala bana kau Melayu lah. Kan? Kalau sekiranya perangai macam tu, sikap macam tu, sampai bila negara kita takkan maju selagi mana ada koruptor-koruptor yang ada di dalam negara. 1.6 bilion, kita tak ada soalan ke kita nak tanya? Dari mana dia dapat duit tu? Bagaimana dia mendapatkannya? Bagaimana gaji seorang Perdana Menteri yang mungkin hanya 120 juta dalam masa 10 tahun, tetapi dia boleh mempunyai taxable cukai tertunggak 1.6 bilion ringgit. Taxable-nya 10 bilion kot. Lebih daripada tu. Kita tak tahu. Rumah dia dijumpai 100 juta ringgit tunai dijumpai di dalam rumahnya. Emas, jongkong emas 100 kilogram. 100 kilogram. Kalau nilai sekarang dia lebih kurang 2 juta ringgit, tuan-tuan. Macam mana seorang yang kononnya memperjuangkan Melayu, ini dia jual Melayu, dia jual agama je. Dia jual Melayu, jual bangsa. Tapi hujungnya semua projek. Yang dapat ambil projek daripada dia siapa? Dia tawarkan projek bilion-bilion, dia dapat daripada mana? Persoalan-persoalan ini yang sepatutnya kita tanyakan. Dan sebab itu saya nak shout out kepada kawan saya, saudara Mustafa Mansur esok. Saya sebut tadi, bahawa perbicaraan beliau akan berlangsung di Jalan Duta, Mahkamah Jalan Duta. Kalau sesiapa yang ada di berdekatan Mahkamah Jalan Duta, tolong pergi sana buat solidariti di Mahkamah Jalan Duta. Lebih kurang dalam pukul, saya rasa pagi lah. Biasanya mahkamah ni pukul pagi. Jadi apa salahnya kita bercerita sekarang ini tentang benda ini? Namun kita diintimidasikan. Diintimidasikan oleh siapa? Diintimidasikan oleh kerajaan pengkhianat nasional. Tetapi kita kena ingat, bukan saya saja, bukan rakan-rakan saya saja, bukan kawan-kawan saya saja diintimidasikan, tetapi orang dalam UMNO sekarang ini pun diintimidasikan, terutama pimpinan-pimpinan UMNO. Cerita 1.6 bilion Najib ini takkan keluar sewenang-wenangnya, melainkan Perdana Menteri bagi green light. Najib tahu, Mahathir tahu. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin bagi green light peristiwa ini berlaku. Konon-kononnya AG dikatakan menunggu SPRM menunggu keputusan daripada AG untuk juga melakukan siasatan kepada Muhyiddin Yassin. Itu sebenarnya smoke screen je. Dia tak akan buat siasatan kepada Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Smoke screen untuk apa? Bukan untuk Pakatan Harapan, tetapi untuk UMNO, supaya orang-orang UMNO tak melatah. Orang-orang UMNO sekarang ini tak melenting apabila Najib dijatuhkan hukuman 1.6 bilion ringgit. 6 bilion ringgit aja. Itu petanda apa sebenarnya 1.6 bilion ini? Petanda nak bagi tahu Najib bersiap sedia untuk menghadapi Sungai Buloh kalau anda tidak mahu mengikut terma kami. Apa yang saya kata, ada orang kata kepada saya, kau ni ada saka ke? Apa yang kau cakap tu betul lah. Ada orang di dalam UMNO sendiri kata benda tu betul, dia kata. Dia bukan masalah ada saka, tuan-tuan dan puan. Ini masalahnya bila kita melihat secara logik sesuatu perkara, kita akan nampak bahawa permainan ini adalah permainan untuk take over UMNO. 1.6 bilion sudah diputuskan. Kalau dia tak boleh tunai, tak boleh bayar 1.6 bilion, apa jadi pada Najib? Pernah kita persoalkan benda tu tak? Kalau seseorang tidak mampu membayar teks, cukai, as good as dia sudah didapati bersalah dan masuk penjara, dia mampu ke nak bayar 1.6 bilion ringgit tu dalam keadaan dia tak berkuasa sekarang ni? Dalam keadaan dia tak berkuasa sekarang ni, mampu tak dia bayar 1.6 bilion ringgit? Million saya percaya. 160 juta pun saya percaya. Tetapi 1.6 bilion ringgit dalam keadaan dia tak berkuasa, I don't think dia mampu untuk bayar. So kalau dia tak mampu bayar, mengikut akta yang berkaitan dengan LHDN, apa akan jadi kepada Najib? Kalau dia didapati dimasukkan dalam penjara lebih daripada 2 tahun kalau kerana tidak mampuan dia membayar, atau denda lebih daripada RM2,000, maka PRK di pekan akan berlaku. PRK di pekan akan berlaku.
Kenapa benda ini didedahkan sekarang, tuan-tuan dan puan-puan? Tujuannya adalah untuk mengugut UMNO. Tujuannya adalah untuk melumpuhkan UMNO. Tujuannya adalah untuk menghancurkan UMNO. Sekarang ini politik Muhyiddin, politik Mahathir, politik Azmin adalah politik untuk menghancurkan UMNO. UMNO jangan berbangga sangat. PAS tak payah ceritalah. PAS ni saya boleh ibaratkan sebagai anjing kurap di tepi jalan je. Saya guna perkataan tu, anjing kurap di tepi jalan je. Tak guna. Tak ada nilai pun. Di mata PN dia tak ada nilai, di mata Najib, di mata BN dia tak ada nilai, di mata UMNO dia tak ada nilai, di mata Muhyiddin pun dia tak ada nilai. PAS ni sebenarnya pengacau je. PAS ni pengacau. Tak ada pun tak memberi manfaat, tak ada lagi bagus. Dia sekarang ni dia berguna lah. Tapi bila mana pilihan raya nanti, PAS ni antara orang yang pertama akan disingkirkan. So dalam situasi yang kita ada sekarang ini, bagaimana keadaan, bagaimana situasi, bagaimana kita hendak menghadapi pilihan raya yang akan datang ini dalam keadaan UMNO sekarang ini berada di hujung tanduk sebenarnya. Saya dah cerita berkali-kali lah kenapa perlunya nak ambil UMNO ni. Sebab kalau sekiranya Mahathir nak bertanding, dia nak bertanding atas tiket apa? Mukhriz nak bertanding atas tiket apa? Mazli nak bertanding atas tiket apa? Dia orang nak menang balik negara ni atas tiket apa? Kalau dia bertanding atas tiket bebas sekalipun ataupun tiket parti baru sekalipun, parti itu baru, orang tak kenal. Mungkin Mahathir boleh menang lah. Tapi Mahathir seorang tak cukup nak jadi Perdana Menteri. Okeylah, mungkin Mahathir terlalu tua. Dia nak Mukhriz menang. Mukhriz kalau satu kerusi, still satu kerusi. Dia memerlukan sekurangnya 112 kerusi. So, siapa yang mempunyai kekuatan yang lagi kuat untuk memenangi 112 kerusi ni kalau bukan UMNO? Dan UMNO perlu diambil alih dalam kadar segera. Tuan-tuan dan puan-puan. UMNO perlu diambil alih dalam kadar segera kerana kalau UMNO tidak diambil dalam kadar segera, maka tak mungkin Bersatu akan dapat kembali lagi. Ini sekarang ini dia bukan cerita sama ada dia orang boleh berkuasa atau tidak. Sekarang ini cerita survival. Cerita survival sama ada mereka mampu untuk menjadi parti pemerintah pada PRU yang akan datang. Kerana apa? Kalau sekiranya benda ini tidak dilakukan sekarang, maka inilah berakhirnya karier politik Azmin, inilah berakhirnya karier politik Muhyiddin Yassin, maka berakhirnya karier politik Hishamuddin yang sewaktu dengannya. Perlu diambil alih sekarang. Dan benda ini saya nak bagi tahu, saya kata UMNO nak pilihan raya itu berlaku November. Kenapa? Tengok kes yang berlaku sekarang ini. Najib dah didapati bersalah. Kes dia 27 hari bulan Julai ni berkemungkinan besar dia akan didapati bersalah. Bergantung kepada negosiasi lah. Negotiate dia dengan Muhyiddin macam mana. Kes Zahid Hamidi pun akan begitu. So dalam keadaan itu, tak nak UMNO perlu juga untuk ambil alih kuasa secepat mungkin. Tetapi Muhyiddin tak berminat. Muhyiddin tak berminat untuk ambil alih kuasa secepat mungkin. Muhyiddin lebih berminat untuk nak teruskan kuasa ini. Sebab apa? Dia perlukan dana daripada pilihan raya. Untuk pilihan raya, dia perlukan dana daripada bajet-bajet yang akan dibentangkan pada bulan November-Oktober. I think November atau Oktober tahun ini. Bajet-bajet itulah yang akan menentukan sama ada dia boleh pergi atau tidak dengan pilihan raya yang akan datang ini. Nak pergi dengan pilihan raya, tuan-tuan dan puan-puan, bukannya murah. Saya dengar jutaan ringgit. Jutaan ringgit sekarang ini dibawa, diletak untuk memastikan setiap calon dapat cukup dana untuk menghadapi pilihan raya. Bagi Muhyiddin, paling awal pilihan raya dia adalah bulan 3 atau bulan 4 tahun depan. Kerana apa? Kerana bajet biasanya kalau pembentangan bajet tu bulan 11 atau bulan 10, bulan 11, maka duit tu akan rilis lebih kurang bulan Februari. So dia perlukan dana tersebut untuk memastikan bahawa cukup untuk dia menghadapi pilihan raya. Nak lawan dengan UMNO bukan senang, tuan-tuan dan puan-puan. UMNO ada aset. Ini subjek tu kalau sekiranya dia boleh take over UMNO. Kalau dia tak boleh take over UMNO, maka dia kena delaykan lagi. Kalau dia boleh take over UMNO, maka pilihan raya itu akan berlaku dalam keadaan yang cepat. Kenapa perlunya demikian? Kerusi-kerusi ahli parlimen yang selama ini menyusahkan mereka daripada kalangan UMNO ini perlu dibuang. Pekan, Bagan Datuk, kalau kita tengok Pasir Salak, ini orang-orang yang menyusahkan Ahmad Maslan, orang-orang yang menyusahkan Perikatan Nasional. Walaupun mereka di dalam UMNO, tetapi mereka ini menyusahkan Perikatan Nasional.
So, UMNO tak ada perancangan ke? UMNO sekarang ini berada dalam keadaan tak ketentuan. Dia orang tak berkuasa, dia ada dana, dia ada kekuatan, dia ada numbers, tapi dia tak berkuasa. So, saya kata the only way UMNO boleh buat adalah dengan cara dia kena declare dia keluar daripada Perikatan Nasional. Tu je. UMNO kena buat cepat. Kalau UMNO tak declare cepat keluar daripada Perikatan Nasional ini, saya boleh katakan bahawa ini adalah tarikh luput UMNO akan berkuasa. Itu yang kita nak kena bagi tahu dan itu yang kita kena sedar dalam situasi yang ada sekarang ini. Okey, cerita pertama. Cerita kedua kita, ada berkumpulnya broker-broker di Sabah sekarang ini. Malah ada satu gambar dah keluar dah. Ketua Menteri Sabah yang baru adalah Musa Aman. Kemudian dia punya line up dia. Dikatakan bahawa Sabah akan tumbang. Sabah akan tumbang ke? Kalau tumbang lagi, bagi saya tak ada masalah pun kalau Sabah tumbang. Okey je. Okey je. Itu adalah situasi yang ada sekarang ini. Jadi dalam keadaan yang ada sekarang ini, kita kena tahu dan kita kena pastikan broker-broker ini dengarnya sampai berapa? Berjuta ditawarkan kepada ahli DUN supaya melompat. Ahli Dewan Undangan Negeri supaya melompat. Tujuannya apa? Untuk menjatuhkan pemerintahan yang ada sekarang. Kenapa? Sebab itu pentingnya Musa Aman ini dapati tidak bersalah. Pentingnya Musa Aman ini dapati tidak bersalah. Kenapa perkara itu berlaku? Untuk memastikan situasi dan keadaan yang ada sekarang ini. Saya tak boleh lama malam ni sebenarnya tuan-tuan dan puan. Sebab saya ada peristiwa benda lain yang saya nak kena buat. InsyaAllah saya kena live juga. Saya kena bagi tahu juga. Dan berkenaan dengan situasi apa lain lagi? Perikatan Nasional. Tu je lah kot. Sabah. Dalam situasi Sabah. Oh, Aiman Syauqi dan juga kes reformis sekarang ini. Oh, yang kes ni berkenaan dengan apa orang kata hari ini nak buat live kena ada license. Saifuddin Abdullah Indra Mahkota mengatakan, oh nak buat filem kena ada license. Itu termasuklah TikTok, live, Instagram, apa sebagainya kena ada license, dia kata. Kena ada license, dan nak buat license kena ada Sdn Bhd kena bayar RM50,000. Apa yang saya boleh katakan dalam situasi dan keadaan yang ada sekarang ini, anak-anak muda dah mula marah. Dia keluarlah kenyataan, oh sebenarnya dia berdasarkan kepada Akta Penyiaran tahun 1981. Tahun 1981, jangan kata kamera, jangan kata video, kamera still foto pun susah nak dapat pada masa itu. Jadi 1981, akta itu adalah akta lama. Soalan kedua, adakah dia relevan kepada apa yang berlaku sekarang ini? Apa teknologi yang kita ada sekarang ini? Oh, Saifuddin Abdullah kata, oh dia takkan buat. Maksudnya dia buat, tapi dia tidak termasuk TikTok, tidak termasuk yang teknologi moden ini. Itu setelah dinyatakan bahawa di dalam sidang parlimen bahawa dia akan nak implement license. Bagi saya satu perkara je lah. And it's very difficult for them to implement license. Kerana apa? Macam sekarang saya sekarang ni live di luar negara. Kan? Jadi kalau saya live di luar negara, macam mana nak dikatakan live ini perlu license? Kerana ini merentas negara lain. Bila dia merentas negara lain, macam mana kita katakan perlu license? Perlu license. Sebab license hanya untuk negara Malaysia. So kalau dia sudah masuk dalam bentuk internet, macam mana kita nak regulate perkara tersebut? Macam mana kita nak regulate perkara tersebut? Itu saya kata. Macam mana kita nak regulate keadaan di mana kalau sekiranya diguna VPN? VPN. Macam mana kalau dia punya IP is actually dekat luar negara? Macam mana dalam keadaan tersebut? Macam mana dia nak regulate perkara tersebut? Ini situasi yang kerajaan. So, itu saya masa saya belajar law dulu. Antara masalah IT law adalah jurisdiction. Ada satu case tu dekat UK, dia masukkan child pornography, tetapi dia masukkan child pornography itu, dia orang UK, tapi dia masukkan child pornography itu masa dia berada di Thailand. Jadi masalah jurisdiction, sebab di Thailand itu bukan satu kesalahan, di UK dia satu kesalahan. So adakah dia boleh dibicarakan di UK sedangkan kesalahan itu dia buat di Thailand, di sebuah negara di mana undang-undangnya mengatakan tidak salah. Jadi masalah IT ni adalah masalah jurisdiction sebenarnya. Dan itu adalah benda yang menjadi perbahasan yang sangat hebat. Dan saya harap pihak pembangkang
akan dapat membawa isu ini dalam situasi yang akan datang. Saya kata saya tak boleh lama sebab sekarang ini saya nak bergerak ke satu tempat yang lain, insya-Allah. Itu saja. Saya doakan kesejahteraan dan dipermudahkan sahabat saya, saudara Mustafa Mansur, esok di Jalan Duta dalam menghadapi kes beliau, dan juga sahabat-sahabat kita diselamatkan. Dan saya nak bagi tahu bahawa kita berada dalam situasi di mana kita sekarang ini sedang diancam oleh rejim-rejim Perikatan Nasional, pengkhianat nasional ini, dan mereka akan menjadi lebih kejam daripada Barisan Nasional. Takut? Kalau takut mengambil risiko, usah bicara soal perjuangan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.